الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة ويجعلنا من أهل البركة ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واحفظ ألسنتنا من الكذب واجعلنا من الصديقين واجعلنا مع الصادقين. اللهم احفظنا من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keizinan dalam menghimpunkan kita di taman-taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau mengingatkan sekali lagi sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, sekiranya seseorang itu hendak mengetahui berapakah kebarangkalian paratusnya dia itu menjadi ahli syurga, maka lihatlah dia di dunia berapa barangkalian atau berapa peratuskah diperuntukkan masanya untuk duduk di taman-taman syurga. Maka disebutkan taman-taman syurga itu adalah majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir, ataupun masanya yang duduk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di situ difokuskan Imam Ghazali kepada majlis-majlis ilmu. Kerana majlis-majlis ilmu ini membawa seseorang lebih mengenal penciptanya, kenal Allah, kenal Nabi Muhammad SAW, kenal agama dia. Sebab semua itu perlu kita tahu, kerana kita akan dibangkitkan besok, kekal kita di akhirat, imma di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun imma di neraka Allah. Na'udzubillah min dhalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik dan mempermudahkan kita insya-Allah. Dan insya-Allah kita menyambung kembali pengajian kita, iaitu insya-Allah pada muka surat 71, kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, kitab Jawi. Kalau kitab Ruminya muka surat apa? Berapa? Kuat sikit tak dengar. Berapa? 70. Muka surat 70. Bau-bau ni Buya sebenarnya malah nak buat live dah. Cuma Buya semayang ajak minta petunjuk daripada Allah. Jadi satu hari itu tengah pergi satu tempat, jadi ada seorang hamba Allah yang dia tu mungkin dia bekerja. Jadi dia sapa Buya, dia kata, Buya, Alhamdulillah baru ni dapat tengok live Buya Facebook ngaji, kata. Dia orang kata dia tak pernah datang sebab dia kerja. Jadi dia dapat ikuti. Jadi petunjuk daripada Allah, teruskanlah live ini. Tetapi bagi siapa yang mampu hadir, maka jujurlah dengan diri sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik
kepada antum dan jadikan antum orang yang jujur dan tidak dikuasai oleh sifat malah untuk duduk bersama satu majlis dengan guru yang kita mempelajari daripadanya ilmu dan mengenal Allah, mengenal Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Maka masing-masing akan menjawab di depan Allah di atas apa yang mereka lakukan. Segala syafaat itu semua atas izin Allah. Allah izin dapatlah, Allah tidak izin tidak dapat. Dan itu kita kena faham, ya. Baik, kita menyambung kembali. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani menyebutkan dalam kitab beliau Hidayatus Salikin fi Maslaki Sulukil Muttaqin, iaitu petunjuk bagi orang yang berjalan pada jalan orang-orang bertakwa berjalan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Setelah itu maka engkau baca doa barang doa yang engkau kehendaki. Selepas diberikan contoh-contoh susunan para ulama berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi ajar, dan terima kasih kepada para ulama kita yang memudahkan kepada kita, menyusunkan bagi kita aturan untuk membaca zikrullah selepas kita salat. Kemudiannya disebutkan selepas kita membaca zikir yang sebelum ini, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa karamihi, yang mana didatangkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani tambahan pada kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Didatangkan susunan Al-Imam Ahmad Al-Qashasi berdasarkan bagaimanakah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi yang mana Nabi menyebutkan untuk membacanya selepas salat. Maka selepas daripada zikir itu, maka setelah bacaan zikir itu, maka bacalah doa barang doa yang engkau kehendaki. Sebab Allah sebut di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uni astajib lakum. Mintalah doa akan daku, maka akan aku jawab doa-doa kamu. Itu janji Allah, innahu la yukhliful mi'ad. Dalam kita membaca lepas azan, kita sebut dengan lafaz khitab, iaitu innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Maka Allah mengatakan kepada kita, berdoalah kepada kandaku, astajib lakum, jawab. Syarat situ menunjukkan, para ulama menafsirkan ayat ini, iaitu Allah mewajibkan zatnya untuk menjawab doa. Maknanya bila kita berdoa, kena faham Allah nak jawab itu kehendak Allah, ikut Allah. Cara Allah nak jawab itu wallahu ta'ala a'lam. Walaupun para ulama meletakkan berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, berdasarkan ayat-ayat Quran, maka ada yang meletakkan Allah menjawab begini, ada yang Allah menjawab bila kita minta doa dan Allah jawab jenis doa kita. Maknanya kita minta murah rezeki, Allah bagi murah rezeki mengikut jenis doa kita, iaitu yang kita minta. Dan ada juga dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang semisli dia, iaitu yang seumpama dia. Kadang kita jawab minta pada Allah rezeki yang kita masukkan rezeki harta. Jadi Allah berikan rezeki juga, tapi rezeki ilmu, kerana Allah melihat itu lebih perlu pada hamba, sebab Allah kasih dia. Itu yang paling seronok. Maknanya kita minta, Allah lebih tahu yang mana sesuai untuk kita. Dan yang ketiganya, Allah tidak jawab di dunia, tapi Allah jawab di akhirat. Maka yang penting kita berdoa dan Allah akan jawab doa kita. Kita berdoa nak yang kita nak. Kan itu para ulama menyebutkan, ana uridu anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Aku nak, engkau pun nak, tapi Allah yang akan buat apa yang dia nak. Dan kita patut bersyukur.
Tugas kita berdoa, minta doa pada Allah dan harap apa yang kita nak tu Allah berikan. Tak mustahil juga seperti mana yang disebutkan oleh para ulama yang pertama tadi, iaitu kita minta, Allah bagi yang kita minta. Dan Allah tahu iman itu baik pada kita, iman tak baik pada kita. Yang penting kita berdoa, maka doa, minta hajat daripada Allah. Allah suka hamba-hamba dia. Makin duk minta, makin Allah Subhanahu Wa Taala suka. Makin berdoa, kerana itu tengok pada diri kita. Kalau kita diberi taufik pada Allah, pada amalan kita, wirid-wirid kita, dan Buya bersyukur apabila Buya berguru dengan Al-Habib Umar Muhammad bin Salih bin Hafiz dan mengambil jalan zikir beliau yang bersanad kepada guru-guru beliau, susunan guru-guru beliau yang mana kebanyakannya 90% semuanya doa. Sentiasa berdoa. Maka dalil menunjukkan antara tanda yang Allah Subhanahu Wa Taala ni suka kita apabila Allah permudahkan sesuatu yang disuka. Maka Allah suka kita ni duk minta pada Allah. Maka bila Allah pemudahkan kita minta, alhamdulillah. Jangan rasa ujub, tetapi rasa syukur. Orang kalau tahu hakikat syukur, dia tak terfikir nak ujub. Itu masalah dia. Boleh faham? Kerana itu kena sentiasalah kita ini Allah itu ada dalam diri kita. Itu membuktikan, itu adalah menunjukkan iman kepada Allah. Kerana itu bila diperbahaskan, bila orang tanya berkenaan dengan kegelapan dengan cahaya, cahaya itu ada, kegelapan tu hakikatnya tak ada. Kegelapan itu wujud apabila tiada cahaya. Begitu juga kejahatan dan kebaikan. Maka hakikatnya kebaikan yang wujud, kejahatan tu tak ada. Sebab kejahatan tu satu istilah nama yang diberikan apabila tiada kebaikan yang membawa maksud tiada Allah di dalam hati seseorang. Bila tiada Allah dalam hati seseorang, maka wujudlah kejahatan. Maka wujud dia itu bukan wujud yang hakiki. Kerana itu nak kena faham. Begitulah cahaya dan kegelapan dalam hati manusia. Bila ada Allah dalam hati manusia, maka datanglah cahaya. Hakikatnya gelap tu tak ada. Tapi gelap tu adalah diwujudkan, istilah gelap itu sebenarnya tiada cahaya. Gelap tu tak ada sebenarnya. Ini tu nak kena faham. Antum bila Allah tak ada dalam diri antum, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Kalau Allah tidak ada dalam hati kita, bagaimana? Itulah iman. Jadi kita berdoa juga kena ada Allah dalam hati kita. Kalau tidak, bernafsu juga berdoa. Itu yang bila tak dapat apa kita doa, kita pun fed up. Ada setengah-setengah orang. Kadang-kadang dia berdoa nak berubah, tak berubah-ubah. Akhirnya dia terus berhenti berdoa. Doa ni, kenapa kita doa? Dia ada satu peringkat yang mana lebih tinggi dalam berdoa. Iaitu dia berdoa sebab dia nak Allah sayang dia. Antum apabila antum dengan mak bapak antum, memang tidak boleh dikiaskan kepada Allah. Tetapi nak mendekatkan faham. Antum bila suka seorang, macam contoh antum dengan guru, kalau contohnya antum suka orang soleh, contohnya Habib Ali Zainal Abidin, senior saya, senior Buya sini, dengan wajahnya yang sejuk, dengan dia seorang keturunan Rasulullah. Kadang kita nak dia tu beri perhatian pada kita, betul tidak? Kalau tak ada soalan pun kadang-kadang saja nak buat soalan. Sebab apa? Nak dekat dengan dia. Antum boleh tak cuba usaha peringkat antum dalam berdoa tu sebab kita nak dekat dengan Allah. Sebab nak Allah tu beri perhatian semua kat kita. Sebab tu kita duk minta doa kat dia. Macam Buya sendiri, pengalaman Buya dengan Habib Umar, memang kita nak Habib Umar. Dan Buya perasan ada di kalangan tu, walaupun Buya tidak layak, ada yang nak rapat dengan, nak rapat, maksudnya nak rapat tu sebab tanya soalan apa tu, cerita apa-apa ke, mimpi ke apa. Buya perasan kadang dalam hati seorang tu sebenarnya niat dia nak rapat je, dia nak dekat. Bagus sebenarnya.
Jadi kadang-kadang tu bila dia macam tu, Allah datangkan ujian. Nak uji supaya betul-betul dia tu dekat tu, memang nak dapat, dan sabar dia. Macam kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala bila kita berdoa tak dapat. Dalam ilmu Allah kita tak tahu, Allah alam. Sebab Allah mungkin nak terus, macam sebagian ulama kata nak, Allah saja nak suruh. Allah suka dia tu minta-minta. Allah tangguh benda tu. Sebab Allah nak tengok dia minta. Nak tengok dia jujur. Jadi kerana itu. Tapi kadang-kadang bila dah fed up, minta tak dapat, minta Allah tak dapat, kena bala pula lagi, kena musibah pula lagi, terus berhenti berdoa. Kita juga kalau nak dekat dengan Allah dengan asbab-asbab dia gitu, bila dekat-dekat asyik kena marah lepas tu terus tak dekat dah. Tak galat pun ni. Orang yang kita tidak dekati dia tu tak galat, kita lah galat. Antum tu rugi tu pada antum. Sebab macam para ulama, bila kita berjumpa dengan para ulama, dia nampak benda kita tak nampak. Bukan nampak benda gaib, tapi dia nampak sebab dia mengaji berdasar ilmu. Dia tahu mana salah kita dalam kita bercerita, dalam kita apa. Kadang-kadang dia boleh perasan dalam cerita kita tu. Kadang-kadang kita bercerita tentang orang lain, kita rasa bengar. Kadang-kadang suami cerita isteri dia ni buat begini. Kadang-kadang isteri cerita suami dia buat begini. Ataupun seorang cerita jiran dia buat begini. Dalam cerita dia tu, kadang ulama tu perasan silap kita pun kat mana tu dia nampak. Jadi kadang-kadang kita ni duk cerita berdal jiran kita. Lepas tu tiba-tiba ulama ni tegur pula. Dan kamu pun ubah. Apa ni? Malah aku nak jumpa. Ini masalah, kita tak ada ubat. Kita tak tahu. Lepas tu kita nak dicakapi kita dengan cara kita tak betul. Ini kan pula Allah yang menciptakan manusia. Jadi terus berdoa. Jangan berhenti berdoa daripada Allah SWT. Jawab tak jawab tu hak Allah. Jangan demand kat situ. Jangan ada bersifat bernafsu kat situ. Nak Allah jawab. Baik. Maka bacalah doa. Minta ibu ayah kadang untuk anak-anak. Isteri doakan suami, suami doakan isteri. Anak-anak mendoakan ibu ayah. Anak-anak murid mendoakan guru-guru. Guru-guru mendoakan anak murid. Itu kalau sesama makhluk. Ataupun doa peribadi yang mana kita nak hajat kita daripada Allah, terus bentam doa. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah, sayugionya engkau baca. Imam Ghazali pun mencadangkan, katanya sayugionya engkau baca, kemudian daripada yang demikian itu dah minta hajat kita, dah minta apa yang kita nak. Lebih-lebih kita ni dalam dunia yang serba kejahilan, serba kekeliruan, dunia yang banyak ujian, dunia yang kejahilan menguasai, dunia yang orang-orang dusta orang-orang benar didustakan, orang-orang dusta dibenarkan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna amamad dajjal sanawa sinina khada'ah, iaitu bila nak hampir keluar dajjal, dalam satu riwayat disebutkan inna sab'a sinin, dia kata 7 tahun sebelum keluar dajjal. Dan ada hadis yang bersifat umum, iaitu bila nak keluar dajjal, hampir nak keluar dajjal, maka akan berlaku tahun-tahun yang penuh penipuan. Yusaddaqu fiha al-amin, yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadzabu fiha as-sadiqu. Membenarkan, zaman tu orang membenarkan orang yang dusta dan mendustakan orang yang benar. Wa yu'tamanu fiha al-kha'inu wa yukhawwanu fiha al-amin, iaitu memberikan amanah kepada seorang pengkhianat dan menuduh seorang yang amanah itu khianat zaman tu. Kerana itu kita nak kena faham. Kemudian Nabi kata wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah,
Di zaman tu yang banyak bercakap, orang-orang yang nampak boleh bercakap dan menonjol, ditonjolkan untuk bercakap adalah orang-orang Ruwaibidah. Maka Nabi SAW ditanya oleh sahabat, waqila wa man Ruwaibidah. Sahabat-sahabat tanya, Ruwaibidah ni puak-puak mana? Maka disebutkan dalam satu riwayat, kalau dalam Bukhari disebutkan rajulut tafih yatakallamu fi amril 'amah. Tafih ni apa maksud tafih? Iaitu qaliluddin wa qalilul ilm. Iaitu orang-orang yang lemah agama dia dan lemah ilmu dia, iaitu ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang berkaitan dengan agama lemah. Mereka ni lah yang banyak bercakap di akhir zaman. Dan orang banyak ikut. Yang menonjol besok dalam TV apa semua, kebanyakannya qaliluddin, qalilul ilm. Sebahagian riwayat mengatakan fuwaisiku. Al-fuwaisiku yatakallamu fi amril 'amah. Ruwaibidah ni adalah orang-orang yang fuwaisiku. Satu lafaz yang bentuk merendahkan sangat. Fasik disebut dengan fuwaisik, maknanya fasik bukan maksud fasik yang kecil tu, maknanya fasik yang tak berapa power, tak, lebih rendah daripada fasik. Fuwaisik. Fuwaisik ni dihina dia dengan gelaran mengecilkan dia tu. Orang-orang yang fasik bercakap tentang urusan umum, urusan agama, urusan itu, urusan ini, urusan kehidupan. Memang mereka akan bercakap dan tidak akan menyandarkan perkara tersebut kepada agama. Yang disandarkan hanya kepada rasional kepala dia. Kadang-kadang orang tak nampak. Kadang-kadang kita lihat, kadang orang kata, saya ni dah berjalan satu dunia ustaz. Kita kat Malaysia ni aja over. Perempuan nak kena pakai tudung lah. Lepas tu perempuan nak kena pakai ginilah, jalan kena beginilah. Kalau dekat negara Eropah saya pergi banyak kali, dia kata okey je, tak ada apa masalah. Salam lelaki perempuan, benda tu sopan aja pada pandangan mereka. Kita ni aja yang ke belakang. Ni yang silap ni, kekeliruan. Sebab kalau kita tengok benda tu, dia berbeza-beza. Kerana itu kena sandar kepada satu sandaran, iaitu agama Islam, Al-Quran. Macam orang-orang India yang pakai sari apa sebagainya tu, bila dia pergi Eropah, orang kata tak sopan. Sebab apa? Sebab dia pakai semua tapi pusat nampak. Dia kata tak sopan. Dia kata yang lebih sopan kalau buka semua. Kalau tunjuk sikit-sikit tu tak sopan, menyakitkan hati. Orang jadi sakit jiwa tengok, tak dapat tengok yang lain. Jadi nak sandar ke mana? Kalau pergi ke negara-negara lain pula, menunjukkan kaki itu satu kebanggaan. Macam di Afrika, setengah tempat di Afrika, bagi orang perempuan Afrika, menunjukkan kaki yang cantik itu satu kebanggaan dan benda sopan bagi dia. Daripada pangkat, daripada pertengahan paha sampai ke bawah. Tapi di tempat lain itu tidak sopan. Jadi kalau nak ikut adat, dia akan berkecamuk. Kan itu kena ikut agama. Kena ikut ilmu. Passion sekarang, cuba tengok. Dengan seluar londe, kita kadang bila raya-raya anak-anak cucu kita balik, tengok. Allah, pernah berlaku mak Buya, nenek Umi, dia pernah tegur salah seorang, yalah, maksudnya kerabat jugalah, tapi jauh-jauh dah lah, tegur cucu, bakat cucu lah. Mengamuk bapak dia. Tegur sebab pakaian masa raya. Mengamuk bapak dia. Sampai sekarang tak bertegur dengan nenek Umi. Sebab dia rasa macam bengang tegur anak dia. Dia kata ni anak saya. Saya bapak dia. Saya tahu yang sibuk nak tegur anak saya. Mungkin nenek Umi style dia tegur agak keras sikit. Orang sombong sekarang. Anak aku jangan nak kacau-kacau, nak tegur-tegur. Aku ni anak aku. Jadi tu, tanggunglah.
Antum tanggung lah besok macam mana. Kadang ada ulama, ada orang yang tahu agama menegur, kita tak appreciate. Kita duk rasa tarbiyah kita betul dah. Cuba muhasabah betul-betul diri. Kamu sandar betul-betul kepada agama? Baik. Dia sebenarnya bukan nak kena keras, tidak juga. Buya ingat Syekh Sya'ban. Syekh Sya'ban guru Buya tafsir masa di Mesir. Maknanya bukan guru kuliah di Azhar, ini guru luar. Buya talaqi. Buya selain belajar di kuliah di Azhar, Buya talaqi dengan guru-guru di luar. Salah seorangnya masa Buya duduk di Iskandariah, sebab Umi masih ada kelas dekat sana. Umi tahun akhir, Buya masa tu ambil master. Tapi master Buya masa tu boleh ulang alik, dia open university di Mesir, di Cairo. Jadi kesian Umi, takut duduk Kairah nanti dia tak habis lagi, susah dia nak ulang alik ke kuliah dia. Jadi Buya pun menetap di Iskandariah dengan Umi. Jadi masa di Iskandariah lama juga, 4 tahun di Iskandariah. 4 tahun ke 3 tahun. Jadi sepanjang 3 tahun tu, selain Buya poni kuliah ulang alik ke Kairah, Buya mengaji di Iskandariah. Salah satu ni di tempat satu Mandarah. Mandarah ni ada satu masjid. Buya pergi ke masjid itu, Syekh Sya'ban. Syekh Sya'ban ni seorang doktor farmasi. Tapi dia talaqi bersanad banyak guru dia. Jadi Buya mengaji tafsir daripada dia. Lepas mengaji tafsir tu, orang pun salam-salam, Buya pun salam-salam. Masa Buya nak bersalam tu, ada orang datang salam dia dulu. Salam, cium tangan dia. Lepas tu ada keluar dari beg dia CD. Buya perasan CD Spiderman. CD Spiderman. Buya tak pasti CD tu CD game ke, CD cerita ke, tapi Spiderman lah. Dia bagi pada Syekh Sya'ban. Lepas tu Buya tengok CD. Jadi masa Buya salam tu, dia pandang Buya, dia senyum. Dia kata, untuk anak aku, tarbiyah anak kita ni ikut zaman dia, jangan keras sangat, dia kata. Dia boleh baca dalam hati Buya. Lepas Buya masa nak salam tu, Buya ada kata, apa ni, dah mula rasa ragu. Ini Buya salah dia tangan dia. Tak ada masalah. Macam Saidina Umar kata tarbiyah, tapi bukan itu main dia. Kalau boleh anak kita sampai tak suka benda tu, alhamdulillah. Tapi zaman ni, jadi bolehlah, tapi jangan dikuasai dia. Kita nak kena tarbiyah. Tapi kadang kita ni terlampau over, membiarkan saja. Kalau ikut-ikut betul-betul, semalam anak Buya ambil solotip, dia solotip nyelantai. Dia kata, apa dia buat ni? Dia perhati. Rupanya dia buat tenteng. Main tenteng. Sebab apa? Budak ni bila kita masa untuk tengok TV dia, kita hadkan satu masa saja. Petang saja. Lepas asar sampai sebelum maghrib. Jadi waktu lain tu bila dia tak buat apa, selain dia buat kerja sekolah, dia akan terbuka otak dia. Jadi dia buat itulah, dia keluar main kat luar lah. Budak-budak ni dia akan cari. Sebab dia memang zaman main dia. Baguslah. Tu bertampal lah tu, saya ingat bengek kat rumah. Ya, budak-budak ni dia kreatif. Tapi ajar. Bila bercakap begini tak elok. Kadang-kadang dia terpengaruh kan dekat sekolah-sekolah dia. Bahasa-bahasa yang agak kasar. Daripada anak-anak yang kadang-kadang ibu ayah dia mungkin di kawasan itu suasana yang bercakap dengan bahasa yang tak elok. Kita berdoa, sambil tu kita berdoa sebab kita tak tahu. Anak-anak bila kita pergi universiti, kat universiti tu macam-macam pemikiran ada. Pemikiran liberal, pluralism, yang kita duk bangga-bangga anak kita dapat ijazah, dapat jadi engineer, jadi doktor, tak pernah tanya pemikiran dia macam mana. Tak risau, duk bangga je. Lepas tu nak tegur jadi takut anak doktor. Ini masalah. Baik.
Minta doa. Sayuginya, kemudian dihadangkan Imam Ghazali, sayuginya engkau baca kemudian daripada yang demikian itu doa jawami' kawamil, iaitu doa himpunan, iaitu doa yang ringkas tapi menghimpunkan makna yang sempurna. Jawami' al-kawamil iaitu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW akan Siti Aisyah. Satu doa yang bentuk dia umum tapi dia sempurna meliputi segala-galanya. Iaitu doa apa dia? Ni doa dia. Ikut Buya baca. Buya baca, bawa baca. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqadin wa a'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqadin wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu abduka wa rasuluka sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Allahumma qadaita li Allahumma wa ma qadaita li min amrin faj'al 'aqibatahu rushda. Baik. Itu doa. Boleh disebutkan faj'al tu betulkan tu bukan faj'ul. Kita antum faj'ul ke faj'al? Ni kitab Buya faj'ul. Faj'al. Yang kita jawi pun faj'al juga. Asal kita yang antum bagi Buya ni banyak silap. Tu kita jawi. Faj'al ke faj'ul? Bari atas. Ni faj'ul. Faj'al aqibatahu. Kat situ antu apa? Rasyada ke rusyda? Rusyda pun boleh. Faj'al aqibatahu rusyda. Boleh rasyada pun boleh. Cuma rusyda. Baik. Maka ni doa Nabi SAW ajar kepada Siti Aisyah. Yang mana kita minta, ya Allah, sesungguhnya aku memohon daripadamu ataupun memohon akanmu daripada segala kebaikan, daripada kebaikan seluruhnya. Mudah kan? Mana kebaikan seluruhnya? Mudah. Umum lah. Mana yang mana baik di sisi Allah. Ajilihi, sama ada yang hadir ni, yang dekat, wa ajilihi, ataupun yang kemudian. Ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Apa yang aku tahu dan apa yang aku tak tahu. Maknanya mungkin ada kebaikan yang kita tahu, itu pasal kita dapat buat. Betul? Tapi kita minta Allah bagikan kebaikan yang mungkin kita pun tak tahu. Betul tidak? Tiba-tiba Allah bukakan, kita tak tahu. Kadang-kadang kita bawa kereta, kadang-kadang tiba-tiba kita nampak aksiden. Itu mungkin kebaikan untuk kita bantu dia. Kalau sesuai ketika itu untuk kita bantu dia.
Mentu. Ataupun kadang-kadang kita tak tahu. Macam baru ni contoh lah baru. Buya ada dapat rezeki sikit. Adalah dapat dalam beberapa ribu. Kemudiannya bila Buya dapat hari tu, bila ada seorang hamba Allah, Buya duduk pergi majlis. Lepas tu orang ni orang baik. Dia bantu Buya kat pondok ni, mengajar dan sebagainya. Dia dah pakai handset. Dia lama dah, 5 tahun, 6 tahun. Jadi dia datang tu niat dia baik. Dia takut Buya kalau call dia nak tanya macam mana urusan Ustaz Abdullah lah, macam mana urusan madrasah apa semua, takut dia tak angkat apa semua sebab handset dia rosak. Handset dia rosak. Bateri pergi betulkan. Jadi dia takut kalau Buya telefon dia tak angkat, mohon maaf kata sebab bateri rosak, besok dia nak betulkan bateri dia kata. Lepas tu Buya balik tu mikir, kata ke aku dapat rezeki ni ke rezeki dia ada dalam tu agaknya. Buya ada dapat lebih sikit. Jadi besoknya tu takdir Allah, Buya mintalah doa pada Allah. Jadi besok tu dia dah tukar bateri pun tetap juga handset dia tu cepat habis bateri. Terus Buya belikan handset. Harga dalam 1,000 lebih. Bagikan kat dia. Buya niatkan jugalah. Maknanya ada orang-orang kadang ada masuk. Ni bukan niat Buya nak promosi ke apa. Pulang tak pagi pun tak apa. Buya jangan silap faham. Sangka buruk antum tanggung besok. Cuma Buya nak beritahu, Buya niatkan orang-orang yang kadang masuk RM5, RM50 dalam akaun simpanan anak-anak Buya belajar tu. Jadi Buya niatkan sekali lah. Dan yang menyebarkan, yang tolong, terima kasih lah. Buya pun tak nak susah. Buya bukan peminta sedekah. Dari dulu sampai sekarang Buya hidup lagi, alhamdulillah. Anak-anak pun makan cukup. Bukan sombong, tapi kena faham tu rezeki daripada Allah. Maka kita bersyukur kalau Allah jadikan kita asbab. Jadi Buya pun bersyukur lah. Buya belikan handset. Suka Ustaz Abdullah. Mudah-mudahan mengalir pahala kita insya-Allah. Sebab Ustaz Abdullah ni Buya yakin dia handset dia tu dia buka laman-laman web untuk belajar ayat Quran dalam tu, baca wirid dalam tu. Ya khair insya-Allah. Jadi nak cerita tu kadang-kadang kebaikan yang kadang-kadang dia tak tahu. Tapi Allah bukakan ketika tu. Jadi ada setengah kata itu kita tahulah tu Ustaz. Iyalah boleh juga. Tapi bagi Buya benda tu kita tak tahulah. Yang macam kita tahu contohnya kuliah kita Selasa Khamis. Dah tahu dah. Jadi tu kebaikan nak datang, itu pun tak datang. Ataupun kita tahu kuliah-kuliah kat masjid. Kita tahu semayang Jumaat tu kebaikan yang nampak. Tak? Jadi benda-benda macam ni kita minta lah pada Allah. Mungkin antum lebih banyak lah dia bukakan. Buya nak contoh-contoh macam tu. Jadi kita minta pada Allah. Minta yang dekat, yang kemudian mungkin akan datang ni ada kebaikan-kebaikan lain, minta Allah bagi. Ataupun kebaikan tu pada diri kita sendiri, maknanya kebaikan murah rezeki, kebaikan anak yang soleh pada masa akan datang, kan? Kadang anak ni kadang kita beza-beza dah. Ada yang tinggi belajar, ada yang tak, ada yang belajar pondok aje, ada yang sampai universiti, dapat PhD apa semua. Jangan kita tak tahu yang mana anak yang berbakti besok. Dan masing-masing ada kelebihan dia. Kadang-kadang anak yang Allah takdir dia jadi tok guru contohnya, untung dah kata kat situ. Dia mendoakan. Syukur sangat, kena bersyukur tu. Tak ada galang ganti dah tu. Syukur, kena syukur pada Allah. Ada anak pula yang mungkin tidak dipermudahkan begitu, tapi dia duduk je dengan kita, mungkin dia akan bantu jaga kita. Macam Buya tu kat Nenek Umi kat rumah sana. Abang Buya yang nombor 2 tu, Ustaz Khairuddin, dah umur 50 lebih dah, tak kahwin-kahwin. Orang handsome dalam keluarga Buya, dia paling handsome. Tapi mungkin jodoh dia semua dah meninggal, mungkin kita tak tahu. Agak-agak dapatlah jodoh.
Mungkin tunggu kat syurga. InsyaAllah. Mak Buya tanya juga, tak ada kan anak murid? Kan? Siapa nak volunteer? Boleh. Duk Melaka tu jaga nenek Umi. Tak nak Buya, tapi nak dengan Buya. Boleh juga. Ada 03. Gelak imam. Kata, alamak, kan aku pula Buya minta ingkahkan ke pula. Tak adalah. Macam tu. Tapi ada hikmah dia jaga nenek Umi kata. Buya kadang-kadang bila balik, bila bangun tengah pagi, malam pukul 3 pagi, Buya dalam bilik. Bila keluar-keluar tu, abang Buya tu dia tidur dekat bawah. Nenek Umi tidur dekat cushion, dia tidur kat tepi tu. Takut apa-apa dia nak tolong. Dia dapat. Buya tak dapat itu. Dia dapat. Banyak pahala dia. Tanggungjawab pun tak banyak. Jadi bahagian masing-masing. Ada sesuatu yang kadang-kadang kurang pada diri kita. Rupanya silap-silap dia yang beri syafaat besok. Kita tahu. Ada yang jauh, ada yang apa tu. Kita kena faham, kita mak bapak. Tapi dia mungkin tak dapat bahagian dalam nak menarik orang untuk sama ramai-ramai mendoakan nenek Umi. Itu mungkin dapat Ustaz Zul dapat. Buya dapat. Yang membetulkan, mengaturkan cara nenek Umi berzikir. Dia mungkin tak dapat nak imamkan sangat nenek Umi. Buya bila balik, imamkan, baca wirid. Buya belikan nenek Umi wirid Buya tu. Tapi yang besar. Tulisan dia pun besar. Bila Buya balik tu, Umi, Ustazah Umi lah, Umi tolong letakkan untuk nenek Umi apa tu, stiker Yasin kat mana. Itu pun dah buat stiker pun kadang tak berapa perasan. Jadi Umi bila sampai wirid tu, Umi bukakan, ni Mak Yasin, Mak wirid sakran. Kadang nenek Umi tak boleh baca, tak pandai baca sangat pun. Tapi dia suka lah. Di masing-masing. Jadi kita doa, minta kebaikan daripada Allah. Cuma yang silap, yang salah, yang tak betul, yang merupakan maksiat, kita kena tegur. Yang salah, anak yang salah, tegur anak yang salah. Bukan maknanya bila kita ni nak adil, pandang semua rata, yang tak betul pun kita kata betul juga. Itu salah mak ayah. Contoh ada anak kita yang memang tahu benda tu salah, mengaji menuntut ilmu, tegur adik kita. Tak betul ni, contohnya dedak aurat ataupun akhlak ni tidak betul apa sebab. Kita pun nak adil, jangan marah adik kau. Tak betul ni. Mak anggap semua sama je, mak adil. Tak betul, itu bukan adil. Kena faham benda-benda tu. Jangan kita bersangka yang bukan-bukan. Bila kita nak adil, kita nak semua anak buat sama macam kita. Kena sentiasa ziarah. Kadang ada anak yang sibuk. Memang sibuk betul. Jadi jangan kita ni cepat begitu. Tak elok. Nanti ketulah. Jangan kadang mak bapak ni kadang dia dihiasi sangat. Aku ni mana anak ni tak masuk syurga ni kalau aku tak redha. Akhirnya cara kita tu cara salah. Rupanya tak betul. Tu pasal ada kadang-kadang ada orang ada ustaz-ustaz mengatakan apa. Kadang-kadang bila seorang ibu ni ataupun ayah ni duk kerah macam ni, kau tak masuk syurga ni kalau tak ikut cakap aku apa sebagainya. Kadang anak dia mengaji ni sampai cakap apa? Macam mana mak cakap boleh cakap pasal syurga? Sedangkan cara mak dan akhlak mak cara ahli neraka. Kena stepek. Cara kita tak nak membiarkan anak-anak kita yang lain tu mengumpat, membiarkan anak-anak kita yang lain tu jadi batu api, membiarkan anak-anak kita tu buat benda tak elok. Tak payah cakap lah bab tu. Ini kena ingat muhasabah, jangan rasa high sangat.
Sama lah macam Buya ni contohnya guru. Buya sentiasa muhasabah. Tapi bila dalam mentarbiyah, antum kena. Gitulah. Apa? Tadi yang datang tadi, apa, media, apa, Yusof, apa, kadang tu bila dah dalam perjalanan datang, Buya kata balik, Buya pergi sendiri. Anggap benda tu proses tarbiyah lah. Dan Buya pun nak mentarbiyah diri Buya juga. Tapi dapat lah pahala tu, walaupun Buya tak ada dalam kereta tu, dapat. Jangan terlalu orang panggil moden sangat sampai semuanya give and take. Kalau dapat material, dapat depan mata, tu baru dapat. Islam lain. Kadang kita pergi-pergi tiba-tiba macam Islam kan, nak buat semayang tahajud, tak dapat, tertidur, memang tertidur, tak bangun. Allah bagi. Allah tahu niat kita tu jujur atau tidak. Kan? Allah bagi. Islam gitu. Allah Maha Pengasih. Baik. Itu. Wa as'alukal jannata. Cukup mudah. Minta, Nabi ajar, minta syurga. Jadi kalau ada mengaji-ngaji, orang kata jangan minta-minta syurga ni apa, tak betul. Bisa minta syurga. Kadang ada perbahasan yang mengatakan bahawa macam contohnya ada setengah mendatangkan, macam Buya pun pernah datangkan dalam kitab Zabur, Nabi Daud AS, Allah kata, wahai hambaku, adakah aku ni tidak layak disembah kalau aku tidak jadikan syurga dan neraka? Itu bukan dalil menunjukkan kita jangan minta syurga. Cuma peringkat, macam Buya cakap lah, peringkat. Kadang ada orang peringkat dia dah sampai kasih sangat dengan Allah, bukan dia pandang rendah syurga neraka tu, tak ada dalam hati dia pandang rendah, tapi kasih dia, cinta pada Allah tu dah melebihi benda tu. Yang itu yang disuruh dalam peringkat tasawuf ataupun hakikat dan sebagainya, makrifat. Jangan keliru, jangan sampai pandang rendah orang-orang yang minta. Ni Nabi ajar kan. Lepas tu Nabi ajar Aisyah pula tu. Boleh faham? Jadi minta syukur. Sampai ke tahap bila kita dah cukup kasih, cinta kita tinggi sungguh pada Allah, syurga tu Allah akan bagi. Bila Allah kasih, Allah akan bagi. Betul tidak? Macam Buya cakap tadi lah kan, berdoa kan, tak salah, minta ajak tu memang disuruh. Tapi biar cuba usaha tarbiyah diri kita sampai ke tahap kita tu, sebab kita nak dekat dengan Allah, itu asal kita banyak doa. Dia sampai tahap tu, memang kita perlukan apa yang kita doakan tu, tapi dia dah, yang menguasai kita tu nak dekat tu. Contoh macam kita kadang nak mak kita lebihkan kita daripada adik-adik lain, kadang-kadang ada rasa macam tu kan. Nak guru kita pandang kita lebih daripada anak murid yang lain, ada. Buya sendiri, Buya cakap atas dasar Buya ni, jangan kau kerja hati pula. Sebab Buya, pengalaman Buya bila dengan Habib Omar, memang Buya nak Habib Omar tu nampak Buya tu lebih dekat dengan dia. Masa belajar lah, sampailah Buya faham maksud dekat tu macam mana. Jadi begitulah. Benar? Jadi minta syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha, dan apa yang mendekatkan padanya. Selesai. Umum kan? Min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin, daripada bentuk amalan, maknanya amalan-amalan yang mendekatkan, atau niat yang menyebabkan kita, asbab niat yang mendekatkan kita kepada syurga, dan i'tiqad. I'tiqad yang benar. Semua i'tiqad yang ada. Maknanya i'tiqad di sini pegangan, keyakinan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Tiga ni nak kena faham. Begitu juga wa a'udzubika minan nar, dan berlindung daripada neraka. Wa ma yuqarribu ilaiha, dan apa-apa, dan minta Allah jauhkan kita minta berlindung dengan Allah daripada asbab-asbab yang mendekatkan kita pada neraka. Dan asbab-asbab umum tu terbagi pada tiga, iaitu daripada asbab-asbab qaulin, kata-kata. Yang tadi pun sama, Buya tak sebut qaulin tadi kan, syurga tadi kan, maknanya kata-kata. Yang ini juga qaulin wa amalin, ataupun amal, wa niyatin, niat, i'tiqad. Ni 4 benda ni. Bila sebut ni Buya teringat, baru ni ada orang tanya Buya, dia WhatsApp kat Umi, tanya Buya soalan. Dia tanya, masa Buya ada ni, Umi dah bagi pada Buya. Ni dia tanya, ada orang bagi pada dia, forward kat dia,
Jadi minta tanya, dia tanya pandangan Buya. Dia mengaji kat sini. Mungkin dia mengaji kat sini, cuma mungkin ni dia tak dapat nak hadir, mungkin ada urusan, dia ada sakit. Maka disebutkan, dia kata nak tanya pandangan Buya. Dia kata dapat ilmu baru dia, yang forward pada dia ni, disebut dapat ilmu baru hari ni. Siapa tak pernah demam dan sakit kepala adalah tanda ahli neraka. Dengar betul-betul, jangan tergelak-gelak. Ni hadis sahih. Jadi macam mana nak memahami dia tu? Antum dia kata apa? Itu daripada akal antum, bukan sandar pada ilmu lagi. Macam nampak tak logik aja kan? Betul tidak? Ke sandar pada ilmu? Kita sandar pada ilmu. Ibnu Rajab menghuraikan. Ini bukan calon-calon ulama. Ibnu Rajab menghuraikan hadis Nabi, siapa tak pernah demam dan sakit kepala, tanda ahli neraka. Mafhum mukhalafahnya, digunakan mafhum mukhalafah. Demam dan sakit kepala itu tanda orang beriman dan ahli syurga. Pula. Jadi didatangkan hadis. Hadis dia panjang. Nanti ada masa saya terjemah. Yang forward tu lah. Bukan yang tanya kat Buya ni. Dia dapat forward tu. Ni. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من لا تصيبه الحمى والصداع من أهل النار فجعل ذلك من علامات أهل النار وعكسه من علامات المؤمنين. انتهى في مجموع رسائل ابن رجب. Yang ada dalam kitab Majmu' Rasail Ibn Rajab. واستدل لهذا بما رواه الإمام أحمد, dan dia berhujah dengan dalil yang didatangkan oleh Imam Ahmad fil Musnad, dalam sanad, dalam kitab hadis dia, wal Bukhari fil Adab al Mufrad, Imam Bukhari dalam Adab Mufrad, wa Nasa'i fi Sunanil Kubra, wa ghairuhum an Muhammad bin Amr. Tengok lafaz hadis. An Muhammad bin Amr bin Alqamah an Abi Salamah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li a'rabi. Kan tadi kebetulan Buya teringat, sebab kita minta syurga dan apa yang mendekat padanya. Maka Imam Ghazali ajar kita, imma daripada kata-kata, imma daripada amalan, imma daripada niat, imma daripada i'tiqad. Itu jawamil kawamil Nabi ajar kita. Itu yang mendekatkan. Jadi tak sebutlah pula kat situ pening ke apa ke macam ni, tapi ni hadis. Cuba tengok hadis. Pernah dengar tak? Antum kat sini pernah dengar tak ada orang sebut tentang hadis? Jujur lah. Okey, baik. An Muhammad bin Amr bin Alqamah an Abi Salamah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li a'rabi. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap, ada seorang yang hadir ketika itu dalam majlis Rasulullah, seorang A'rabi. A'rabi ni orang Badui. Hal akhadhatka ummu Mildam. Apa maksud hal akhadhatka ummu Mildam? Maknanya, adakah telah menimpa akan engkau Ummu Mildam? Maknanya termusibah ke atas engkau Ummu Mildam. Ummu Mildam ni, bila dengar tu, macam gelaran Ummu Afif, Ummu Abdul Muhaimin, ni Ummu Mildam. Ummu Mildam ni kunyah, iaitu satu gelaran kepada penyakit humma, demam. Faham? Jadi Nabi tanya, al-akhadhatka Ummu Mildam, pada orang Arabi ni, orang Arab kampung ni. Qala ya Rasulullah wa ma ummu Mildam. Orang Arabi ni tak faham apa tu Ummu Mildam tu apa. Qala harrun yakunu bainal jildi wad dam, iaitu panas yang wujud yang terwujud di antara kulit dan daging. Demam lah tu. Jelas kat situ kalau kita tanya orang Arab, maksud di situ iaitu humma. Qala, demam. Ya Rasulullah, ma wajadtu hadha. Ma wajadtu hadha. Orang Arabi, orang kampung Arab ni kata, aku tak dapati benda tu pada diri aku. Kemudian Nabi tanya lagi, ya Arabi, hal akhadhaka hadha suda'. Wahai orang Arab kampung, adakah menimpa akan kau pening, sakit kepala, sudak? Qala ya Rasulullah wa ma sudak. Sudak pun dia tak tahu. Dia kata apa benda sudak tu? Macam mana sudak tu? Qala
Maka Nabi bersabda, uruqun tadribu 'ala al-insan fi ra'sih. Uruq ni urat yang mana angin masuk sakit yang membawa sakit kepala ke atas manusia pada kepala dia. Satu urat. Itu sakit kepala lah. Qala macam orang migraine dan sebagainya tu. Ataupun sakit kepala apa-apalah. Qala ma wajadtu hadha. Aku tak dapati benda tu ada pada aku. Kata Arabi. Kemudian Nabi kata apa? Falamma walla. Kemudian Nabi bila dia nak pergi daripada situ, Nabi bangun nak pergi. Qala Rasulullah SAW, tiba-tiba Nabi bersabda, man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli nar. Kalau kau nak suka nak tengok contoh orang yang menjadi ahli neraka, falyanzur ila hadha. Tengok dia ni ahli neraka. Rawahul Hakim fil Mustadrak wa qala hadha hadithun sahihun ala syarti Muslim walam yukharrijah wa wafaqahu Az-Zahabi. Imam Zahabi, ulama-ulama yang hebat. Min tariqihi akhrajahu al-Bukhari dalam kitab Adab al-Mufrad. Wal Hakim hunaka fi Zuhud. Jadi macam mana? Maka yang forward ni, antum faham tak? Yang forward ni dia kata, maka dapat ilmu baru ni dia ada mengaji lah daripada yang bergelar ustaz juga. Siapa tak pernah demam dan sakit kepala, tanda ahli neraka. Antum kena faham berdasarkan ilmu hadis. Hadis ni dia ada dua, kena kuasai dia kalau nak jadi orang yang dirujuk. Iaitu pertama ilmu riwayah, yang kedua ilmu dirayah. Ilmu riwayah, ilmu periwayatan hadis. Maknanya siapa yang merawikan hadis itu sampailah kepada matan hadis dan memahami daripada sudut periwayatan. Kalau setakat periwayatan ini, mungkin orang akan memahami kepada zahir hadis. Satu dipanggil ilmu dirayah, ilmu fahm nususil hadis, ilmu untuk memahami nas hadis sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Jadi hadis ni, kalau kita tengok Ibn Rajab seorang yang alim juga, seorang yang dirujuk juga. Cuma bila dalam hal keadaan begini, kita kena bersandar kepada jumhur, majoriti, dan kena lihat. Sebab kalau dan sila-sila Ibn Rajab tidak memaksudkan begitu, wallahu ta'ala alam, ataupun menyebutkan sekadar daripada zahir yang mengatakan di antara tanda ahli neraka itu orang yang tidak sakit kepala, yang tak pernah sakit kepala dan tak pernah pening. Itu zahir hadis macam tu lah yang dia faham. Tapi kan itu kita kena memahami hadis. Kalau tidak, dekat situ nanti akan berlawanan dengan beberapa hadis yang lain. Kena pula yang dalam ni dikata, dan mafhum mukhalafah. Maknanya mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah ni memang ada dalam kaedah memahami nas-nas Quran dan hadis. Tetapi mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah, dia ada syarat-syarat dia. Kena tengok kepada kebanyakan ulama, dan kalau boleh tengok jumhur Ahlussunnah wal Jamaah. Ibn Rajab Al-Hambali seorang yang alim, tetapi ada juga pendapat pandangan dia tidak diterima oleh sebagian ulama yang lain. Tak boleh mudah-mudah begitu. Habis orang buat maksiat apa semua, tapi dia pernah sakit kepala, dia ada migrain sampai mati, ahli syurga. Habis dia buat maksiat dan sebagainya, jadi tak kena. Kalau doa Nabi SAW ni pula, Nabi kata yang mendekatkan kita kepada syurga itu, apa dia? Qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin. Jadi bagaimana? Jadi kena tengok kepada. Jadi kalau kita tengok kepada syarah majoriti ulama, antaranya Imam Ibn Hibban, bila mensyarahkan hadis ini, dia menyebutkan bahawa kita kena lihat kepada asbab wurud. Cuma asbab wurud ni tak banyak, tak disebut. Tiba-tiba Nabi kata, yang pertama, syarah dia yang pertama kena faham bahawa
Itu contoh. Ni ibaratun, apa ni? Orang panggil apa ni? Ibarah. Ada kaedah dalam memahami hadis dan nas Al-Quran dan nas hadis, iaitu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ibrah kepada sesuatu nas kadang-kadang itu bila dilihat bukan kepada, mesti dilihat kepada umum lafaz, bukan dilihat kepada khusus sebab. Contohnya dalam ni asbab dia tulis itu pening dan demam. Tapi nak beritahu ibrah dia kepada umum yang membawa maksud tu contoh kepada penyakit. Sebab penyakit-penyakit ini memang ada hadis yang menyebutkan bahawa sebagai kafarah kepada dosa. Boleh faham? Jadi seseorang itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW dan disyarahkan pada ulama kita, ada dalil annahu min ahlil jannah yassarahu Allahu bi'amali ahlil jannah. Dalil yang paling menunjukkan seorang itu ahli syurga bila dia dipermudahkan amalan ahli syurga. Daripada zikir, daripada majlis ilmu, daripada akhlak yang baik, amalan ahli syurga. Wa adallu dalil annahu min ahli nar, dalil yang paling menunjukkan bahawa seorang itu ahli neraka, annahu yassarahu Allahu bi'amali ahli nar. Itu tanda seorang itu menjadi ahli neraka, iaitu dalil yang paling menunjukkan bila dia dipermudahkan amalan ahli neraka ketika di dunia. Maka berdasarkan hadis ini, Imam Ibn Hibban mensyarahkan, mengatakan bahawa yang dimaksudkan dekat sini, lafaz itu bila Nabi kata, kalau nak tahu, kamu suka nak tengok siapa, apa ni contoh ahli neraka, tengok pada orang ni. Bila dia tunjuk itu, orang panggil ikhbaru syai'. Lafzah, satu lafaz menunjukkan pemberitahuan kepada sesuatu. Nabi tak detailkan di situ, tetapi dalam percakapan Nabi tu, Nabi tanya, pening ke tidak, kan? Ada sakit ke tidak, ada demam ke tidak. Lepas tu tiba-tiba Nabi beritahu pada sahabat-sahabat. Nabi kata apa? Kalau nak tahu, kalau kau suka nak tengok ahli neraka siapa, inilah dia. Jadi bila kita tengok pada itu, orang terus sandar kepada sakit tu. Betul tak? Tak kena juga, kata Imam Ibn Hanbal. Sebab Nabi bukan nak beritahu yang itu. Itu orang panggil fahmun nusus. Dirayah fahmun nusus. Sebab kalau kita lihat, kebanyakan majoriti ulama mengatakan, bila kita kena tengok kepada asbab wurud, la'allahu, berkemungkinan supaya tidak bertentangan dengan nas-nas yang lain, sebab ni nas yang sahih. Walaupun ada yang melemahkan, tapi kalau kita tengok yang tadi tu sahih. Maka la'allahu, maka kena datangkan dalam kaedah kita, bila melihat ada hadis-hadis yang nampak zahir bertentangan, maka kena gabungkan. Kena cari titik yang menyamakan. Maka di sini la'allahu asbabul wurud, maknanya kemungkinan orang Arabi ni dia melakukan dosa yang mana sekiranya tiada taufik untuk dia bertaubat, dia menjadi ahli neraka. Boleh faham tidak? Tetapi ketika itu bila dia seronok buat dosa terus, bila Nabi tanya dia, Nabi tanya, ada pening ke tidak? Tujuan Nabi bertanya itu, iaitu mudah-mudahan Allah memberikan sakit itu untuk kafarah dosa-dosa dia di dunia, sebelum dia diazab di akhirat. Maka Nabi tanya demam, sebab ada satu hadis Nabi SAW, hadis sahih juga, qala Rasulullah SAW, al-humma kirun min jahannam. Nabi kata demam itu adalah qirun min jahannam. Sesiapa yang tertimpanya maka telah mendapat hazzahu min jahannam. Atau kama qala Rasulullah SAW. Demam itu daripada qirun. Tahu tak qirun? Qirun ni tukang besi. Zaman sekarang tak tahulah dipakai ke tidak. Tapi orang Arab, tukang besi orang Arab,
yang alat dia satu alat daripada kulit, dia buat untuk panaskan api tu supaya lebih marak. Pernah nampak tak? Dia kulit dia qirun. Kiasan Nabi kat situ nak beritahu demam itu adalah qirun. Jahannam. Maknanya haba daripada neraka Jahannam tu maknanya dapat. Maka kerana itu antaranya nak beritahu bila orang sakit kat atas dunia ni, memang dengan hadis yang jelas menunjukkan Allah rahmah daripada Allah. Kadang-kadang orang yang Allah suka tapi Allah tahu dia ada dosa, maka Allah datangkan musibah untuk menghapuskan dosa dia itu supaya tidak diazab di akhirat. Jadi bila Nabi tanya itu pun dia tidak ada, maka khusus pula bagi Nabi Allah tunjukkan kepada dia benda yang gaib bahawa dia ni ahli neraka, maka khas untuk Nabi. Maka Nabi kata ni untuk ahli neraka. Yang membawa maksud Ibn Hibban membawa maksud, dan para ulama kita yang majoriti ini mengatakan maksudnya membawa maksud Nabi nak beritahu orang ni, maknanya dia mungkin banyak melakukan dosa tapi dia tidak pun, dia sehat aja. Tu dah kat dunia masuk sehat, senang. Lihat tak? Maka Allah pula tunjukkan kepada Nabi benda yang gaib yang dibukakan kepada Rasulullah SAW khususnya, bahawa orang ini daripada neraka. Dan Nabi nak beritahu, seolah-olah nak beritahu orang yang kalau dia tu maksiat, dia sehat, dia okey, tak pernah sakit, tapi maksiat dia terus melakukan. Jadi adakah dia macam mana? Nabi, ni contoh ahli neraka macam tu kan? Allah kumpulkan semua untuk diazab dah tadi. Tapi jangan jadikan hujah. Pernah sakit kepala tak? Apa tak pernah ni ahli neraka? Jadi mengarut gitu. Ni tu lepas ni kalau nak terang macam tu. Jangan tergelak macam pelik je, tak rasional lah. Tak betul. Tak boleh jawab gitu. Kan itu orang panggil. Kan itu bila kita baca doa ni, tu asbab-asbab yang mendekatkan kita pada syurga, qaulin, mulut ni. Kadang antum boleh perasan tau. Mulut kita kadang tiba mengumpat hari itu takdir Allah ataupun mencerca, mengutuk. Kadang-kadang nak bangun subuh pun susah, berat. Sebab mulut. Dia jadi jauhkan kita asbab nak masuk syurga. Ni kadang pada Buya sendiri, Buya ada pengalaman juga. Kadang Buya ada dulu pernah sekali masa di Mesir. Kadang Buya bengang sangat dengan seorang tu. Jadi masa tu Buya cakap dengan Umi, maknanya Buya kutuk kau-kaunya lah, geram betul. Memang dia salah. Tapi besok tu subuh Buya nak bangun tu jadi berat. Dah lah qiyamul lail tak bangun, subuh pun lewat. Buya kata kenapa ni? Baru Buya perasan muka mulut aku. Istighfar balik. Jumpa balik orang tu. Macam-macam kan kita kat dunia ni kadang-kadang. Sampai sekarang kan istighfar jangan berhenti. Bukannya kita kadang tak perasan, takut kita terbuat lagi. Jadi kadang memberi kesan. Macam-macam dulu masa Buya kat Mesir, macam-macam. Antaranya ada yang lucunya, Buya jadi imam. Lepas tu Buya baca Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Yang kat belakang jawab, betulkan. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Buya terus baca lagi. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Duk kerah begitu. Buya kata kalla. Buya perasan dia tu terkeliru tu. Dia ingat Buya baca amma yatasaalun. Amma yatasaalun ialah kalla saya'lamun. Jadi dia tu rasa macam agaknya bila dah lepas tu ada high sikit lah kot. Memang jadi high. Kita ni tak hafal Quran macam dia. Jadi Buya terus cakap kalla sawfa ta'lamun thumma kalla. Dia mufaraqah. Habis semayang pula bila pusing belakang, ada pula yang belakang. Engkau pun bengong juga. Tak tahu aku baca apa. Jadi Buya pun menerangkan, saya baca tadi surah Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Mungkin hamba Allah tadi tu dia ingat saya baca amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Jadi dia duk ingat itu. Jadi ada yang kat belakang pula kata apa, sebab orang ni terkenal tapi kadang tak boleh juga tersilap. Jadi bila dia orang dengar kata oh jadi tersilap tu, kata
Kata, boleh Buya jumpa balik. Kata. Oh, dia pun. Dia pun rasa silap lah. Kadang-kadang kita hati-hati. Kadang-kadang rasa semangat sangat nak membetulkan. Aku kat belakang ni nak membetulkan. Rupanya silap kita yang betulkan pun silap. Jangan jadi macam ada setengah berlaku kat negara Arab. Masa zaman Buya mengaji kat Tonto, kawan Buya cerita. Rumah Buya tu, rumah sewa Buya tu, bawah tu ada surau. Jadi, dia ni orang Melayu. Jadi, yang jadi imam Arab. Surau tu memang tak ada imam tetap. Jadi, siapa Arab datang jadi imam. Jadi, Arab ni memang tak bagi orang Melayu. Tak lama lepas tu, Buya dia nampak orang Melayu ni, baru dia ke depan kan. Sebelum tu tak ada. Jadi, dia jadi orang Arab menjadi imam. Dia baca surah. Jadi, kawan Buya ni tahu salah. Kawan Buya betul kan? Dia duk baca keras juga. Memang salah. Orang Arab ni pada. Jadi, kawan Buya tetap betulkan juga. Orang Arab tu kata, khotak. Dia kata. Dia bercakap. Khotak. Dia bengang sebab dia ulang. Dia duk keras. Orang ni dia ulang. Dia duk kata, khotak. Entah khotak. Allahu Akbar. Kawan Buya tu. Mufarakah tu. Sembahyang dah tak sah. Arab pun ada yang jahil juga. Daripada zaman Nabi pun ada. Antum hati-hati. Kadang datang mancung sikit hidung. Serban dia gini. Oh ni Arab. Ustaz Fadil tu Melayu. Hidung pun penyek. Apa hidung penyek? Hidung aku mancung apa? Boleh lah. Mudah sangat kita ni. Bila orang Arab datang kita pun. Ustaz Fadil ni orang Melayu. Jumpa dengan Buya. Buya minta maaf Buya. Saya suka mengaji dengan Buya. Tapi minta maaf Buya. Saya guru saya. Ada orang lain lah. Saya nampak dia. Orang dia. Keturunan Rasulullah. Orang Arab. Baguslah dia keturunan Rasulullah. Orang Arab apa semua. Tapi cuba muhasabah sikit diri tu. Dah pergilah mengaji dengan dia. Yang kau lepak kat sini buat apa? Bukan kat sini. Maksudnya contoh. Kan ada pula yang terasa pula. Buya cakap aku ke? Kita ni bila datang mengaji standby je. Apa guru cakap tu kau lah tu. Tak payah cakap guru cakap aku ke cakap aku. Kau mengaji kan memang kenalah kat kau semua. Letak je kat kita. Payah aku nak jaga-jaga. Asyik-asyik nak minta maaf. Korang jarang minta maaf kat aku. Guru pula nak minta maaf kat korang. Baik. Ya, jadilah macam Habib Ali. Senyum dia tu. Aku Padil lah, bukan Ali. Be yourself. Jadi diri sendiri dan improvekan diri tu. Kalau kau nak jadi orang lain, maka diri kau yang sebenar tak improve. Engkau hanya berlakon ni dengan orang lain. Doakanlah besok supaya dapat lembut Habib Ali, handsome macam dia. Takkan pun nak bedah kulit pula. Ini pun orang kata dah muka macam Habib Omar. Syukur sangat dah Buya. Bukan antum yang cakap tau. Buya dekat Hadramaut lagi. Buya naik teksi. Orang Arab yang bawa teksi kat Tarim tu. Buya kat belakang masa tu dengan Syed Ahmad Al-Aidrus, Syed Muhammad Mustafa Al-Haddad dengan Syed Ahmad Al-Habsyi. Buya Said Padil. Kan? Kan Syed. Iaitu. Maka duduk belakang. Jadi yang bawa teksi ni dia tengok kat ni tau. Dia tengok belakang, dia nak tengok belakang lah kereta. Tapi bila dia tengok nampak lah kita orang kat belakang tu 3 orang. Masya Allah, hadha yushbih Habib Omar. Hadha yushbih Habib Omar, dia kata. Oh ini. Ini rupa Habib Omar. Kau bin Hafiz ke? Dia tanya. Dia tanya Buya bin Hafiz ke? Buya, masa tu Buya diam aja. Buya takut dia tujukan 3 orang ni lah kot. Dia kata kau anta. Buya masa tu syukur sangat. Bukan sebangga, syukur sangat lah. Minta-minta lah akhlaknya, ilmunya, semuanya dapat macam Habib. Amin kita lah, kita minta. Walaupun memang sukar lah bahagian masing-masing. Kalau Allah bagi, Alhamdulillah. Tak dapat semua. Syukur dah Buya bila orang macam tu. Buya syukur dah. Bukan bangga Buya rasa, ya Allah, jauhnya lah aku bila kau cakap begitu. Tapi ya Allah, sukanya lah bila ada orang. Yelah daripada ni entah. Kau macam muka aku pernah tengok ni ada perompak yang kena tangkap itu hari.
Na'udzubillah. Naklah kita yushbih pada orang-orang yang soleh. Kan? Ni pernah jumpa tu kan kat pub. Masalah tu. Jadi syukur. Masa Buya madrasah. Apa? Ada mak bapak pelajar tahun bila dah datang. Dia kata, apa ni ustaz, saya hantar anak saya ni ustaz. Dia nak sangat. Apa ni, dia suka sangat Habib Umar, dia kata. Yalah macam ustaz sendiri memang kat Malaysia ni orang kenal lah Habib Umar Malaysia. Dia kata, bila masa aku tak pernah dengar pun. Ni mak bapak cakap, entah apa dia orang cakap kat lagang tu. Aku pun tak tahu. Tapi Buya sukalah bila orang tasyabuhkan dengan kita, dengan guru kita. Seronok. Tapi bila tengok Buya garang, dia tak cakap apa dah. Macam dah tak syabuh je. Tak apalah. Jadi macam tu lah mungkin. Bila tengok muka tu, mudah-mudahan lah. Macam muka Hubabah lah, contohlah. Alhamdulillah lah. Atau macam muka ustazah sekian lah. Dia tasyabuhkan dengan muka-muka yang baik. Alhamdulillah. Cuma usahalah benda yang lain pun dapat sama. Tadi Buya tengah syarah apa tadi? I'tiqad tu. Jadi ingat macam hadis tadi tu. Tak, yang Buya cakap pergi tasyabuh tadi, apa yang menimbulkan tu? Apa demam? Kata-kata yang baik bila kita mengufat akan. Buya cakap maksudnya. Tak, macam mana yang boleh Buya cerita pasal muka lebih kurang tu? Buya cerita apa tadi? Kena tahu penyambungan dia tu. Kalau tak nampak. Kan akan nampak lebih kepada tu belagak tu. Bangga tu. Dia kalau terputus kan? Sakit. Sakit menyerupai ahli neraka. Betul. Bila sebut tentang serupa tadi tu kan? Wallahu ta'ala alam. Jadi, balik-baliklah pada hadis kita tadi tu. Jadi, kadang kena faham hadis tu betul-betul, iaitu pemahaman pemahaman nusus hadis. Buya tak kata Ibn Rajab tu bukanlah kata tak faham, tapi kita sandar pada majlis yang Buya cakap ni, ulama-ulama ini menafsirkan begini. Jadi mungkin ada sebahagian yang mungkin tidak betul, yang tidak boleh kita pegang. Mereka tidak maksum juga. Boleh faham? Okey, baik. Jadi tu min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin. وأسألك من خير ما سألكم منه عبدك ورسولك محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan kita minta kebaikan yang telah diminta daripada engkau oleh hamba engkau dan Rasul engkau, utusan engkau, penghulu kami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita minta apa yang Nabi minta. Ya Allah, Nabi minta banyak sungguh. Kiyah kat situ. Jangan cakap malas tu, pemalas lah tu. Ni Nabi ajar ni. Bukan pemalas, tapi kita maksudnya masukkan seseorang yang mulia. Di sini kita minta. Kadang-kadang Buya tamah. Ya Allah, aku mohon pada engkau apa yang diminta oleh Sayyidina Muhammad SAW, yang diminta oleh guru-guruku, ya Allah. Kadang-kadang bila Buya ratib Fatihah, perasan kan? Al-Fatihah ala mana wa syekhuna. Kita sedekah Fatihah kepada Rasulullah SAW di atas apa yang telah diniat, dan doanya apa? Doanya sebagaimana yang telah diniatkan oleh guru kami Al-Habib Umar. Apa? Sebab kita niat dia lebih mulia. Niat dia dalam dakwah, niat dia dalam buat madrasah, niat dia dalam menyampaikan ilmu lebih luas. Kita ni mungkin tak terfikir niat tu. Niat yang baik tu. Betul tak? Doa yang baik. Kadang kita tak tahu. Ma'as'alaka min abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu abduka wa rasuluka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sama juga minta berlindung dengan apa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlindung. Allahumma wa ma qadaita li min amrin. Ya Allah, apa-apa dan apa yang kau tetapkan untuk aku daripada sesuatu perkara. Maknanya ketetapan Allah, pelaksanaan dan ketetapan Allah pada diri kita. Faj'al aqibatahu rusyda, ataupun faj'al aqibatahu rasyada. Maknanya minta Allah Subhanahu wa taala jadikan akibat dia adalah rasyada. Apa maksud rasyada situ? Isabah lil khair. Maknanya
dan minta pada Allah, ya Allah, kita tak tahu apa yang Allah tetapkan kepada kita, betul tidak? Ya Allah, apa yang kau tetapkan bagi kami, ya Allah, minta akibat dia, maknanya kesan dia itu kesan yang yang bertepatan dengan yang baik. Maknanya kalau Allah tetapkan dalam Lauhul Mahfuz kita sakit contohnya, maka mintalah sakit yang mana sakit orang yang diampunkan dosa. Isabah lil khair, tu maksud dia. Ataupun yang telah ditetapkan Allah ajal, maka minta ajal yang baik, kesan yang baik, iaitu husnul khatimah. Tu maksud dia. Kita tak tahu apa ni. Sebab itu para ulama bahas tentang qada qadar, dia ada dua. Satu qada qadar mubram, satu qada qadar mu'allaq. Banyak syarahan dan pentafsiran. Kalau yang mudahnya umumnya membawa maksud qada qadar mubram, qada qadar yang tetap, yang takkan berubah, yang hanya diketahui oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Mana qada qadar mu'allaq yang digantungkan pada usaha hamba, yang diketahui oleh para malaikat yang duduk di kiri kanan kita, raqibun atid. Malaikat ni dia ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencatat kita buat baik, kita buat apa, boleh faham tak? Jadi benda itu malaikat disuruh nak beritahu, malaikat akan malaikat yang kanan bila yang orang buat jahat, malaikat kiri buat jahat, maka malaikat kiri yang menulis kejahatan, bila seseorang buat jahat, dia nak tulis, dia tanya yang kanan. Maka kanan kata, tunggu dulu. Mana tahu dia bertaubat. Maka tak payah tulis. Jadi benda tu boleh berubah. Itu orang panggil qada qadar mu'allaq, yang mana diberikan kepada para malaikat. Cuma nak beritahu, hakikatnya yang tetap itu hanya Allah dan yang tahu. Kalau nak titir sangat pun, antum nanti kita takut pening. Contohnya, di Lauhul Mahfuz Allah dah letak ajal orang ni memang 80 tahun, 90 tahun. Contoh 90 tahun. Tapi Allah tak beritahu para malaikat ajalnya itu yang tetap di Lauhul Mahfuz 90 tahun. Cuma Allah beritahu pada malaikat bahawa orang ini, contohnya kalau dia berbuat kebaikan dengan umurnya, maka umurnya akan sampai umurnya diberkati Allah sampai 90 tahun. Tapi kalau sekiranya dia buat maksiat atau sebagainya, maka umurnya 70 tahun. Maka kita pun usaha-usaha. Tapi di sisi Allah, Allah memang tahu kita mati 90 tahun. Dah jangan fikir banyak-banyak, pening balik kan. Tapi nak beritahu itu ada qadar mu'allaq. Itu pasal kena mengaji tauhid ni kena daripada bawah. Bila cakap macam ni tu yang terkebil-kebil, lepas tu kita pun dah tak nampak, dah jadi tak yakin, duduk ragu, tak faham lagi. Dah Allah fahamkan lah. InsyaAllah. Baik. Dah 11.20 dah. Habis kita doa tu. Jadi kalau ada apa-apa, cuma kalau boleh nak bertanya, mengadap. Cuma kadang-kadang kalau nak bertanya, kadang boleh Umi, tapi jangan peningkan Umi pula, banyak benar pula soalan. Kadang-kadang ada yang tanya soalan-soalan, kadang-kadang ada benda yang Buya tak jawab. Sebab bukan kadang-kadang tu kita tak, kadang benda-benda yang tanya tu perlu kepada rujukan, nak tengok akad dulu. Jadi tak boleh tanya begitu saja. Bagus tu orang yang bertanya. Macam ada yang pernah bertanya tentang apa? Tentang ialah muamalat. Ada dulu ada pernah. Dia pun siapa? Tentang Korea punya tu apa tu? Yang duit dia tu bagi kat Kristian kat sana. Kat Malaysia ni banyak ikut. Apa dia? Katomi? Anatomi? Ramai ikut sini. Buya tak tahu benda tu secara detail. Jadi Buya nak kena tengok dulu. Sebab nak katakan boleh ke tak boleh benda tu. Tapi, dan satu lagi Buya tak ni, sebab fatwa dah ada. Kan? Mufti Selangor cakap apa? Yang merujuk. Tak boleh kan? Dah ikut Mufti. Terangkat khilaf kan bila Mufti cakap? Terangkatlah khilaf. Tapi kadang-kadang bila kita, yalah benda tu ujian untuk kita kat dunia. Kadang benda tu mungkin membuahkan hasil yang banyak, rezekimu banyak duit. Carilah yang kan Nabi kata da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan benda yang kamu ragu-ragu kepada benda yang kamu tidak ragu. Kemudian Nabi kata ajar kita semua tinggal benda syubhat. Macam mana Nabi ajar kita bila berdepan dengan benda syubhat, benda yang tak jelas halal dan haram dia. Maka Nabi kata faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Sesiapa yang terus tolak benda syubhat, ambil benda yang jelas,
maka dia telah menyelamatkan maruah dia dan agama dia. Confirm dia selamat, betul tidak? Maruah dia selamat, tidak dipandang hina oleh masyarakat yang lain sebab buat benda haram, ataupun orang ni tak faham duk kata-kata dia, dan menyelamatkan agama dia. Maknanya agama dia pasti selamat lah. Carilah rezeki lain. Baik jual nasi lemak je, saya jual, saya beli. Tak rezeki juga. Tapi mungkin untung tak banyak. Boleh? Jangan ni sangat. Kalau boleh ambil yang mudah. Cuma kadang-kadang ada yang tanya sebab dia nak tahu. Dia nak jelas ilmu. Supaya bagus juga. Dia kena terangkan elok lah. Dan mufti pun kata dah tak elok. Dah tak betul. Tak payahlah kita kata, tapi mufti lain cakap boleh. Kau kat mana? Selangor ke mana? Ambil ikut mufti Selangor. Bila kita macam tu, sebab kita nak benda tu. Tu Buya tak suka. Tak jujur dalam hati kita. Kita tidak objektif. Macam ada setengah-setengah kalau kita tengok orang yang masuk Islam tu, dia berdebat dengan orang yang Islam sebab dia objektif. Maksud objektif tu dia nak tahu kebenaran. Dia jujur. Jadi bila dia nampak kebenaran, terus dia masuk Islam. Ada orang yang tanya memang dia tak nak berislam tu. Dia saja je nak menghina orang Islam. Jadi dia kutuk tu, dia datangkan kekeliruan tu, kekeliruan ni. Betul tak? Macam Dr. Ahmad Didat tu. Ada yang bertanya dengan dia, memang nampak macam berdebat, tapi lala-kali masuk Islam sebab dia jujur dalam hati dia. Dia nak kebenaran, dia nak tengok dia boleh jawab ke tidak. Kalau boleh jawab, dia bukan nak berdebat ke nak merendahkan Islam, tak ada niat. Ada yang memang fanatik. Dia beza dengan objektif tu dengan fanatik. Fanatik ni memang dia nak hentam kita. Kadang-kadang macam tu juga ada orang setengah jumpa ustaz tu, bila tanya soalan ustaz, bukannya dia nak sangat ustaz tu bagi jawapan. Dia tengok boleh jawab kita dah. Ini perangai buruk tu. Bila dah beri jawapan tak puas hati juga. Ikut juga Wahabi. Ikut juga Mujassimah. Tak boleh lah gitu. Boleh? Okey. Wallahu ta'ala a'lam. Sikit je kita baca. Boleh? Yalah. Baca banyak-banyak pun boleh masuk ke? Kadang ada yang belagak. Ustaz ni sikit je baca. Bacalah banyak. Engkau nak cepat habis ke nak faham? Jadi kadang kita pun tak jujur. Yang sikit ni pun bila orang tanya dah tak ingat. Tekak kepala kau tu. Tu bahasa Melaka tu. Tekak. Tahu tekak? Ya, tekak. Sini apa? Seke. Seke kepala. Jawa panggil apa? Ketal. Gegar. Ketak. Ui, susahnya sebut. Mana bahasa ni? Allah Ta'ala. Yalah, Buya pun banyak bercakap tu yang banyak sikit. Tapi syukur. Maknanya apa yang dapat hari ni, syukur pada Allah SWT. Fahamkan, amalkan. Banyakkan faedah-faedah luar tadi. Faedah tentang hadis, tentang apa. Macam Sya'ban lah baru ni. Kan? Mungkin orang tanya berkenaan dengan Sya'ban. Oh, Buya, 15 Sya'ban ni takkan tak boleh puasa semalam kan? Semalam? Yalah. Isnin pagi tu kan 15. Jadi Buya tak boleh puasa ke? Dia kan Imam Syafi'i mengatakan bahawa dalam Syafi'i dan Syafi'iyah, Imam Syafi'i mengatakan haram berpuasa bagi orang yang tidak menjadi kelaziman bagi dia berpuasa. Kalau dia berbiasa berpuasa putih atau berpuasa Isnin Khamis, maka teruskan. Ataupun orang-orang yang memang tak ada kelaziman puasa, tetapi dia dah berniat berpuasa, tapi dia bermula puasa tu sebelum 15. Contohnya dia mula dengan 13. Teruskan je lah. Tak ada masalah. Itu. Walaupun ada sebahagian yang mengatakan, tapi macam itulah. Ada yang mengatakan bahawa boleh je puasa, tak ada masalah. Sebab berdasarkan hadis Nabi, iaitu bila sampai pertengahan malam Sya'ban, maka banyaklah kamu beramal dengan solat dan qiyamul lail dan berpuasalah esoknya. Walaupun hadis itu hadis yang ada yang meletakkan lemah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, pemahaman hadis Nabi SAW berdasarkan Imam Syafi'i, maka tidak boleh bagi orang yang tidak menjadi kelaziman. Tak payahlah puasa. Jadi sandarkan pada itu. Buya, saya nak puasa jugalah. Saya nak ikut pandangan ada ustaz. Saya tengok dalam internet, dia kata boleh. Terpulang lah kau nak ikut internet. Besok bila Allah panggil imam-imam bangkit bersama kaum dia, jadilah internet tu imam kau. Tak? Jangan gitu. Kita kena hidupkan balik tau.
kepentingan berguru ni. Sebab sekarang ni makin malap. Orang dah mula ambil mudah belajar daripada hanya membaca sendiri. Itu tak kena. Sebab bila membaca sendiri, sebab orang mengagungkan akal dia, dia memahami, dia kata. Dengan akal dia. Tak betul. Bahaya. Sebab bila tidak ada guide begitu, tidak ada sanad-sanad pun orang dah tak berapa pandang. Jadi rosak orang. Orang faham ikut kefahaman dia. Dia akan jadi macam Quran tu, orang panggil penafsiran apa? Orang dulu Buya pernah beritahu tu. Apa dia? Hermeneutika. Tafsiran hermeneutika. Ini yang dibawa oleh puak-puak liberal dan pluralism. Iaitu tafsiran hermeneutika dia ambil daripada kalimah Hermes. Hermes ni dulu dalam Greek Yunan terkenal sebagai nama seorang dewa. Hermes. Hermes ni dia bukan dewa, dia penterjemah kepada kata-kata dewa. Jadi dewa cakap bahasa dia. Jadi Hermes ni yang menterjemahkan kata-kata dewa pada orang. Cuma kaedah Hermes ni dia akan terjemahkan kata-kata dewa dan dia akan tambah ikut kefahaman dia. Jadi akhirnya puak-puak liberal yang revolution kepada Kristian tu, dulu kan zaman kegelapan dulu orang kan. Jadi siapa tu? Martin Luther. Martin Luther tu dia lah antara yang mendatangkan tafsiran hermeneutika ni. Kaedah Hermes ni yang membawa maksud Bible boleh ditafsir oleh sesiapa saja, bukan hak paderi saja. Jadi sesiapa boleh tafsir dan ikut kefahaman dia dan ikut kesesuaian. Kalau nak bercakap dengan orang macam ni, tafsirkan ikut sesuai dengan dia. Dengan orang kaya, supaya tak kecil hati apa semua, ikut tafsir dia. Kalau jumpa macam ni, tak betul, berat. Dan itu telah menular kepada masyarakat pelajar-pelajar kita kat U. Akhirnya dia membaca ikut tafsir dengan pendapat dia je. Tak betul lah. Itu orang Kristian dia tu macam pernah tengok tu dalam Steve Harvey tu. Kan Buya pernah cakap kan? Masa tu buat barbecue. Dia kata I'm a good Christian, dia kata. Dia kata aku ni orang Kristian yang bagus, dia kata. I don't eat pork, dia kata. Aku tak makan pork, dia kata. But dia kata this is a barbecue. Dia kata barbecue ni, dia kata babi apabila dah dipanggang barbecue, dia telah hilang kelayakan dia menjadi babi. Maksudnya itulah. Dia dah dipanggil bukan babi tapi barbecue. Barbecue. Dia kata jangan pronounce R tu, dia kata babi. Like babi. Dia kata barbecue. Lepas tu dia makan. Sedapnya dia kata. Tu ikut tafsir dia. Berat. Itu pasal Dr. Zakir Naik dia kata, kalau yang dimaksudkan dengan Kristian iaitu mengikut ajaran Nabi Isa AS, I'm a better Christian than you. Sebab dalam Injil Nabi Isa disunat, orang Islam semua sunat. Orang Kristian ramai tak sunat. Tak minum arak, dalam Bible sebut jangan minum arak. Kita orang tak minum arak, Muslim tak minum arak. Tapi orang Kristian benda tu biasa je. Berzina dan sebagainya. Dalam Bible kata bagi orang perempuan tutuplah kepala dia, kalau tak baik cukur je botak. Muslim pakai tudung, orang Kristian ada. Dia orang pun tak tahu pasal tu. Jadi maknanya itulah. Islam ni satu agama yang benar sungguh. Antum kalau tak korek, tak mengaji, kurang-kurangnya pada peringkat macam kita ni, kurang-kurangnya kenal Allah, kenal Rasul, faham agama dia, rugi je. Ni faham tak? Jadi orang Islam yang mengamalkan Islam. Dan mengamalkan Islam bukan sekadar duduk dalam masjid berzikir je. Itu Sayyidina Umar kata, amal Islam kena tunjuk dalam tarbiyah kita pada anak-anak dan tarbiyah kita pada isteri dalam kita bermuamalat, berjiran, bagaimana dalam kita berniaga, dalam menjual beli, dalam kita menjadi orang yang macam ni, orang macam ni. Bila kita ni ditakdirkan aku doktor, dalam Islam apa yang Islam nak daripada seorang doktor? Kajilah doktor yang kena dengan Islam. Mudah-mudahan Allah beri taufik lah anak-anak kita yang doktor. Macam mana doktor-doktor Islam sebelum ini. Di zaman Imam Syafi'i, di zaman ni dia orang ada doktor juga, zaman Rasulullah pun ada yang pandai mengubat. Jadi macam mana amalan mereka, ibadah mereka, muamalat mereka. Masalah tak nak kaji. Aku jadi engineer, kontraktor. Kena tanya, jangan kata zaman Rasulullah tidak ada. Tapi macam mana?
Ya Islamik lah. Itu pasal ilmu agama. Jadi orang kontraktor yang alim, doktor yang alim. Bagus. InsyaAllah adalah kita nak ubah dunia memang tak boleh. Tapi kalau masing-masing usaha kan, InsyaAllah itu kan disuruh. Sebelum kita mati. Jangan asyik berbangga je dengan anak-anak macam ni. Tapi haprak tak ada sebenarnya. Kosong je. Tengok anak kita pandai pidato sikit. Oh, hebat anak aku. Kosong tu sebenarnya. Sama macam tu. Boleh? Cubalah tarbiyah anak-anak. Ya. Masing-masing bahagia masing-masing. Janganlah stres sangat pula. Jadi paling kurang punya, jadikan anak kita anak yang soleh. Jangan tinggal semaya, jangan tinggal yang fardu. Tegurkan dia apa yang patut. Yalah kalau bahagian dia dah macam tu. Tapi nasihat selalu. Contoh anak kita dah duduk KL, ada yang dah duduk Melaka, ada yang dah duduk Johor. Engkau ikut-ikutlah pengajian kat sana. Lepas tu bila dia kau mengaji apa kat sana, kau cuba sekali-sekali tanya anak kita soalan-soalan, nak tengok pemikiran dia ke mana, fahaman dia ke mana. Tanyalah berakidah atau sebagainya. Tiba-tiba dia kata, engkau belajar-belajar, engkau faham Tuhan kat mana? Tuhan bertempat tak? Tuhan kat langit mak? Ada masalah. Kau kena betulkan anak kau. Tu akidah tu. Kau dah lah Ustaz, biarlah bahagian esok dia dah tua macam saya, dia mengaji lah. Engkau pun tua-tua bersyukur sikit. Sebab aku datang sini. Kalau tak tahu siapa engkau duk keras dia mati kering kau dalam rumah tu. Masuk buya tu bukan hanya buya, tapi Allah takdirkan begitu. Kalau orang lain lah. Mana ada. Jadi bersyukurlah sikit. Kita tak tahu anak kita dapat ke tidak bahagian tu. Boleh? 11.30 dah. Jangan rimah sangat tu. Faham? Ada yang rimah tu nak ambil anak kan. Tapi aku cuti sekolah. Buya pun lupa. Cuti kan? Tak, saya paksa juga anak saya pergi Ustaz. Suruh dia duduk je kat pasti tu. Oh, bagusnya kau. Wallahu ta'ala alam. Jadi yang jemputan tu. Ke tak jadi? Oh, tak tanya? Tak apalah. Khair insyaAllah. Ke kamu diman-diman sangat dalam tu? Kamu cakap siapa audio lebih-lebih ni? Khair insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Doakan mudah-mudahan ni dah makin menurun ni. Jangan tension pula yang kat sini. Siapa nak ambil vaksin tu ambil lah. Ikut kadar keyakinan kamu macam mana ambil lah. Kalau lebih-lebih ada yang berdepan masyarakat, dia buat kek promote sana promote sini, ada yang gantung kat leher, kat tepi-tepi jalan mana tahu. Jadi perlukan tu. Wallahu a'lam. Baca doa. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وقربات لنا في ديننا ربي وفقنا ووفقهم لما أرزق الكل حلالا دائما وخلا أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر كل الديون يا ربنا نرمنا بأننا نرمنا وأننا أسرفنا الله أشرفنا فانهم علينا توبة نغسل لكل حوبة واستر لنا العرادي وآمين الرعدي واغفر لوالدنا ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل بمحبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا
باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهل بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهل بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه والحمد لله في البلء والدناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين رب العالمين في كل لحظة على خلق فرض على وزنة عرش ومداد كلمات صل وسلم على جامع المحامد من به تفرج الكروبات تكشف الشدائد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حي يا قيوم يا واحد.